Assalamualaikum Nahdlatul Ayyumi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dalam keadaan yang sehat pada hari ini. Baik. Kalau sedikitlah ya, boleh perkongsian yang mungkin dibawakan oleh rakan kita. Perkataan Brunei yang mungkin baru diketahui ataupun bagi Nahdlatul cukup unik. Ya, kebetulan baru saya rasa 2-3 hari ini juga ada warga emas yang berkongsi satu bahasa Brunei yang baru saya dengar, iaitu hujung jungkar. Apa dia? Apa tu? Fakrul dan juga ujung jungkar. Ujung jungkar. Ujung jungkar. Fakrul dan juga Serina tahu? Tidak. Itulah ya. Artinya apa tu? Ya. Seperti yang dikongsikan, maksudnya macam seseorang yang suka duduk di hujung-hujung dan menyendiri ya. Antisosial. Antisosial. Memang banyak ni yang berujung jungkar kadang-kadang. Masalah ni. Bagus. Perkongsian yang baik ya. Okeylah, mungkin sahaja ada bahan berita daripada daerah Temburong, kita pasti ada. Silakan. Nahdlatul Ayyumi. Baik, silakan. Baik, terima kasih rakan kita Fakrul dan juga Serina di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi Auda. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Rampai Pagi, dan seperti biasa dari daerah Temburong juga Auda, kami akan kongsikan bersama bis kita beberapa info semasa dan juga acara yang akan disusun bagi daerah Temburong. Baik, kita akan kongsikan mula-mula sekali di sini, di mana pada pagi ini bermula 8.30 pagi akan berlakunya pemotongan sementara bekalan tenaga api elektrik yang akan berlaku di kawasan terlibat, iaitu sebahagian kampung pokok ya. Di atas sebab-sebab penutupan oleh kerja-kerja voltan tinggi. Jadi kepada bis kita yang terlibat di kawasan berkenaan supaya akan mengambil maklum mengenai penutupan sementara bekalan tenaga api elektrik yang akan berlaku bermula pada pukul 8.30 pagi ini hingga 5 petang. Sekali lagi, penutupan akan berlaku pada hari ini Ahad 15 November 2020 di sebahagian kampung pokok ya. Dan juga pada minggu hadapan, iaitu pada hari Sabtu dan juga Ahad, akan diadakan aktiviti perpustakaan, iaitu jualan pustaka ria perpustakaan daerah Temburong selama 2 hari akan diadakan, iaitu bermula pada hari Sabtu 21 November 2020 dan juga pada hari Ahad 22 November 2020 bermula pada pukul 9 pagi hingga 5 petang ya. Pelbagai aktiviti dan jualan juga akan diadakan. Jadi kepada orang ramai dialu-alukan untuk sama-sama hadir bagi memeriahkan lagi aktiviti perpustakaan, iaitu jualan pustaka ria pada hari Sabtu dan juga Ahad 21 dan juga 22 November 2020. Baik, untuk seterusnya Auda, kita akan saksi bersama bahan yang telah pun kita kongsikan pada pagi ini. Kita akan bersama dengan pendekatan rakan setugas kita Siti Zawadi akan membawakan dan berkongsi mengenai mi laksa. Kita saksi bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ya Auda, kalau di minggu lalu kita telah pun membuat pendekatan mengenai dengan kuih tradisi, iaitu kuih bakar. Jadi pada kali ini kita akan membuat pendekatan mengenai mi laksa. Bercakap mengenai dengan mi laksa ni, ramai sudah terbayang kelazatannya, kesedapan kuahnya yang daripada ikan. Jadi kita ikuti bersama mi laksa. Ini bahan-bahannya tu. Laksa tergolong dalam kategori mi sup dengan tambahan makanan laut yang dimakan bersama dengan mi beras. Hanya dengan satu hirupan sup dapat memberikan rasa pedas, masam, manis dan juga rasa segar daripada kuah laksa itu sendiri. Laksa mempunyai keunikannya tersendiri. Antara laksa yang terkenal
merupakan laksa Pinang, laksa Johor dan laksa juga mempunyai variasinya tersendiri di beberapa buah negara yang dikenali sebagai laksam. Kuahnya yang manis dan juga berkrim, berbeza apa yang ditunjuk cara pada kali ini. Mi laksa ni sebenarnya laksa yang diperbuat daripada tepung beras dicampur dengan sagu atau tepung ubi. Caranya membuat, kalau yang dibuat sendiri yang tadi itu yang dia di kedai yang kering. Kalau yang mentah kita buat daripada sebungkus tepung beras, campur sedikit tepung kanji atau tepung sagu, secubit garam, dibancuh dengan air panas mendidih dalam 2 cawan lebih. Diuli sampai boleh dikepal. Kemudian dimasukkan dalam acuan meruku dengan menggunakan mata yang lubang 1 yang nombor 2 kecil. Bukan yang kecil sekali. Kalau yang kecil sekali itu untuk mayam. Ada lagi yang 1. Boleh buat sendiri ni sebenarnya. Minyak tu. Di pusing atas air mendidih pakai acuan meruku. Bahan-bahan yang digunakan ikan, tapi bukan semua ikan boleh dipakai. Ikan yang bersisik itu tidak berapa sesuai, macam ikan rumahan atau ikan kembung, tamban, ikan sardin, ikan temenong boleh. Ikan itu dibersihkan dulu, direbus sama air. Merebusnya campur asam juga lah sedikit. Asam kulit tu. Dan taruhi serai juga. Serai juga. Masak hingga mendidih lah. Sudah mendidih sejuk. Kita mesin isi ikan, pisahkan isi ikan sama tulang. Isinya di mesin sama air rebusan ikan. Tulang yang di mesin juga tempat lain. Dengan air biasa pun boleh kalau tidak cukup air yang sudah dipakai untuk ikan tadi. Tapi mesti ditapis tulang tu. Tulang itu pun digunakan juga? Digunakan tapi ditapis. Jangan ditapis. Pasal apa tu macam tulang ikan itu digunakan balik? Pasal rasanya ada di sana. Lari rasanya kalau anda taruh arah kuah tu. Tapi memanglah kalau macam membuat mie ni memang tulang itu digunakan lah oleh semua orang yang menggunakan. Ada juga orang yang menggunakan kalau ikannya banyak, isinya banyak. Tapi itu sayangkan rasa ikan itu ada tulang tu. Sebenarnya tulang itu masih ada isi-isi yang kita ni ambil tu, masih ada yang melekat. Setelah itu di semua bahan kisaran itu direbus balik. Masuk dalam belanga. Taruhian dulu lagi serai, asam, garam, secubit rasa, daun kesum dan bunga kantan. Daun kesum ini mesti ada ni sama bunga kantan. Gimana boleh kita tahu macam apa tu daun kesum? Iya, ada bau lain. Ada baunya tu sendiri. Bau sana. Kita kalau laksa mesti ada daun kesum, bunga kantan tu mesti ada 2 tu. Mesti ada lah tu macam kira untuk menambahkan aroma dalam masakan apa. Kalau kita sendiri memang kita menggunakan itu. Daun kesum sama bunga kantan tu mesti ada, serai mesti ada tu. Tak tu tidak payah dikisar lah tu. Tidak payah. Setiap jenis laksa mempunyai keunikan tersendiri dan disajikan dengan hirisan timun, lada besar, bawang besar dan telur rebus dan dihidangkan bersama kuah isi ikan yang memberikan gabungan rasa masam, manis dan pedas, membuatkan makanan ini menarik minat penggemar laksa dan juga pelancong luar. Jelas dapat dilihat keunikan hidangan ini di mana setiap negeri memiliki versi laksa tersendiri walaupun sesetengah darinya mempunyai rasa yang hampir sama, tetapi dengan kepelbagaian variasi laksa dan asal-usulnya yang kaya dengan sejarah menjadikannya kisah menarik tentang bagaimana makanan dapat menyatukan pelbagai budaya. Ya Auda, ini dia mi laksa. Aroma yang cukup wangi kerana bahan-bahan yang digunakan mempunyai khasiat tersendiri. Bunga kantan dengan khasiatnya, daun kesum dengan khasiatnya dan yang pastinya ikan juga mempunyai khasiat dan ikan yang digunakan tadi ikan rumahan laki. Yang paling penting ianya memberikan manfaat dan juga khasiat apabila kita ni memakannya kerana bahan-bahan yang digunakan cukup berkhasiat. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pendekatan kita pada kali ini akan dapat memberikan ilmu pengetahuan lagi dalam bidang masakan dan insya-Allah kita akan membuat pendekatan lagi dari masa ke semasa dan
pada bis kita yang belum ada perancangan apakan dimasak pada tengah hari nanti, bolehlah mencuba mi laksa. Selamat mencuba kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah itulah tadi pendekatan rakan setugas kita Siti Zawati yang mengongsikan mengenai satu lagi resepi masakan iaitu mi laksa. Memang cukup sedap sekali dapat kita lihat tadi dan juga beliau bersama dengan warga di daerah ini berkongsi cara-cara membuatnya. Jadi sudah dengan bahan itu setakat ini saja pertemuan kita menerusi Rampai Pagi dari daerah Tempurung. InsyaAllah kita akan bersama lagi esok dengan membawakan perisian yang lain pula dari daerah Tempurung. Untuk seterusnya kembali semula bersama dengan rakan kita Fakrul dan juga Serina di Bandar Sebegawan. Silakan.